Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, sabahun nur, sabahul khair, selamat pagi, salam pertemuan, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi, hadis-hadis yang mempunyai lebih hampir 4,000 hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi di dalam kitab beliau. Dan pada kali ini kita dah tiba pada riwayat yang ke-1950. Riwayat yang ke-1950 yang mana Imam Tirmizi membawakan tajuk berkenaan tentang qabulil hadiyah, menerima hadiah, wal mukafaati 'alaiha, dan sunnah untuk membalas hadiah tersebut, sunnah. Maka Nabi SAW terima hadiah. Nabi tidak mengambil zakat untuk diri baginda ataupun sedekah, tapi Nabi SAW terima hadiah, dan menjadi kebiasaan Nabi yang kita boleh belajar, Nabi akan membalas hadiah yang Nabi terima. Maka riwayat 1950 daripada sini kan? Baca. Kuat sikit. Sesungguhnya Nabi SAW kana yaqbalu, adalah Nabi SAW menerima hadiah, wa yusibu, dan Nabi akan membalas. Wa yusibu maksudnya membalas, alaiha, pemberian hadiah tersebut. Maka lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga. Apakah maksud athaba yusibu? Ayyukafi'u 'alal hadiyah. Nabi akan mencukupkan pemberian hadiah bi ayyu'awwidha anha, dengan Nabi SAW akan membalas ataupun menggantikan hadiah tadi. Nabi SAW akan menggantikan hadiah tadi. Maka kita lihat juga apabila seseorang itu membalas hadiah, maka sebenarnya bukan sekadar hadiah yang dia balas, tetapi kata para ulama di situ akan lebih erat hubungan. Sabda Nabi SAW dalam sepotong hadis yang lain, tahadau tahabau, salinglah memberi hadiah, nescaya akan mendatang kasih sayang di antara umat Islam. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib. Daripada sanad ini kami tidak mengetahuinya secara marfu' kecuali daripada riwayat Isa bin Yunus rahimahullahu taala. Bab yang ke-35, bagaimana Imam Tirmizi membawakan tajuk perlu untuk bersyukur ataupun menghargai ataupun berterima kasih kepada orang yang ahsana ilaik, orang yang telah berbuat baik kepada kita. Apabila orang buat baik kepada kita, mesti menghargai, mesti mensyukuri.
susah dan takkan mampu. Maka sebab itu dengan kita Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Tolong checkkan jap ni. Live kat Facebook ni. Dia macam sangkut-sangkut. Check je dalam beberapa minit. Macam sangkut-sangkut. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita sedang membaca hadis daripada kitab Jami' Tirmizi. Maka sabda Nabi, man la yashkurin nas, barang siapa yang tidak menghargai mensyukuri, menghargai kebaikan manusia, la yashkurillah, dia sebenarnya tidak menghargai, mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala. Riwayat seterusnya, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mallam." Lalu ada riwayat dengan la malla, ada riwayat dengan mallam. "Mallam yashkurin nas," barang siapa yang tidak menghargai ataupun berterima kasih kepada kebaikan manusia, lam yashkurillah, dia sebenarnya tidak mensyukuri dan tidak menghargai pemberian Allah. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Ash'as bin Qais, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Bab yang ke-36 berkenaan tentang beberapa jenis sana'i, perbuatan-perbuatan al-ma'ruf yang baik. Lalu sebenarnya nak buat baik tu tak susah, kerana banyak cara, banyak amalan-amalan yang nampak kecil, tetapi sebenarnya termasuk di dalam melakukan kebaikan. Maka apakah jenis-jenis amalan baik yang mudah untuk kita lakukan? Maka dikongsikan di dalam riwayat ini. Terus 1953. Daripada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika." Ini adalah amalan-amalan baik yang mudah untuk kita lakukan. Kalaulah kita tak tahu nak buat amalan baik macam mana. Maka yang pertama antara amalan baik yang Nabi kongsikan pada hadis ini, tabassumuka, senyumnya kamu, fi wajhi akhika, ketika mana berjumpa pada wajah saudara kamu, laka sadaqah, untuk kamu pahala sedekah. Itu amalan baik. Senyum je, jumpa orang senyum, maka dah dapat pahala. Satu orang satu pahala, dua orang dua pahala. Maka senyum pada wajah saudara kamu, maka itu adalah sedekah. Yang kedua, wa amruka bil ma'ruf, suruh orang melakukan amalan yang baik, itu adalah sedekah. Wa nahyuka 'anil munkar, kamu mencegah orang daripada kemungkaran, itu pun dapat pahala sedekah. Yang keempat, wa irsyaduka rajul, kamu menunjukkan jalan bagi seseorang, fi ardin, di sesuatu tempat, ad-dalal, yang mana orang tersebut sedang sesat, laka sadaqah, itu pun adalah sedekah. Orang tanya, "Dik, kat mana jalan ni?" Kita pun terangkan jalan ni kat mana. Kita tunjukkan jalan bagi orang, maka itu pun adalah sedekah. Tunjuk jalan bagi orang yang sesat, sedekah. Yang kelima, wa basaruka, dan kamu menjadi seperti penglihatan, lirrajul, untuk seseorang, ar-radi'il basar, yang mana orang tersebut penglihatannya kabur ataupun penglihatannya teruk, tak jelas, laka sadaqah, itu pun sedekah.
nampak orang buta ataupun orang yang tak kabur, rabun, kita pimpin dia, kita tuntun dia, kita menjadi mata untuk dia berjalan, maka itu adalah sedekah. Yang keenam, wa imatatukal hajarah, kamu mengalihkan batu, wasyauka ataupun duri, wal azama ataupun tulang, ataupun apa-apa yang boleh membahayakan orang yang lalu lalang, lakasad anit tariq, daripada jalan, itu pun adalah sedekah. Ini sedekah, mudah nak mendapat pahala. Wa ifraghuka, dan kamu tolong menuangkan air, min dalwika, daripada baldi kamu. Kan orang dulu diambil air menggunakan perigi, maka kita dah tarik dah air daripada perigi, kita nampak ada orang lain belakang kita, kita tuang dalam baldi dia, dalam bekas dia, maka ini pun adalah sedekah. Maka sebenarnya terlalu banyak amalan-amalan baik yang sebenarnya mendapat pahala kalaulah kita berusaha untuk buat. Dan kebanyakannya kita perasan adalah dengan kita membantu orang lain, menolong orang lain, membahagiakan orang lain. Itu semua adalah pahala sedekah. Okey. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Jabir, Huzaifah, Aisyah, Ummul Mukminin, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. Hadis ini adalah hadis hasan gharib, dan perawi yang bernama Abu Zumail namanya adalah Simak Al-Walid Al-Hanafi, dan Nadar bin Muhammad gelarannya adalah Al-Jurashi Al-Yamami. Bab yang ke-37 berkenaan tentang Al-Minhah. Apakah Al-Minhah? Al-Minhah bermaksud memberi pinjaman untuk orang lain beroleh manfaat. Meminjamkan sesuatu yang orang lain boleh ambil manfaat daripada benda tersebut. Meminjamkan kambing supaya susu dan bulunya boleh digunakan. Meminjamkan lembu supaya pada waktu itu boleh digunakan. Zaman kita macam mana? Meminjamkan kereta supaya orang tu boleh guna. Meminjamkan rumah supaya pada waktu itu dia boleh tinggal seketika. Cumanya kena ada perjanjian hitam putih zaman sekarang. Bila kita nak bagi pinjaman pada orang, kadang-kala orang tak hargai dan orang pada waktu itu tidak jaga, dan ada sebahagian orang dahlah diberi bantuan seperti itu, sebahagian kecil, bila tiba masa tak nak keluar daripada rumah tersebut ataupun tak nak pulangkan balik kenderaan tersebut, maka perlu ada hitam putih bila kita nak memberi pinjaman untuk tolong seseorang, apatah lagi pinjaman duit dan sebagainya. Terus baca. Bara' bin Azib, sahabat Nabi radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, man manaha manihah, barang siapa yang memberi pinjaman untuk digunakan dan diambil manfaat. Dia bukan sekadar bagi pinjam, dia benarkan orang tu untuk mengambil manfaat, untuk gunakan benda tersebut. Contohnya apa? Nabi bagi contoh laban. Laban bermaksud susu. Maksudnya diberikan kambing untuk digunakan susunya, diberikan lembu untuk digunakan susunya, ataupun untuk menunggang binatang tersebut. Awwarikin, ataupun memberi pinjaman duit perak untuk digunakan. Au hada zukakan, ataupun pada waktu itu menjadi penunjuk jalan. Hada maksudnya menjadi penunjuk, zukakan jalan. Bagi siapa? Dalam kurungan, bagi orang yang buta ataupun tersesat. Maka perbuatan ini pun sabda Nabi, pahala dia begitu besar. Kana lahu mislu itqi raqabah, adalah untuknya pahala seperti memerdekakan hamba. Besar pahala dia bagi orang pinjam ataupun pada waktu itu menunjuk jalan bagi orang, pahalanya adalah besar. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib daripada hadis Abu Ishaq daripada Talha bin Musarrif. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini, dan sungguh telah meriwayatkan Mansur bin Mu'tamir dan Syu'bah daripada Talha bin Musarrif hadis ini. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Nu'man bin Bashir, dan maksud daripada ungkapan Nabi man manaha manihata warikin, maksudnya adalah
qarda ad-darahim, memberi pinjaman duit perak. Dan maksud ucapan Nabi, au hada zuqaqan, qala, iaitu Nabi bersabda, innama ya'ni bihi hidayatat tariq, menjadi penunjuk jalan, wa huwa irsyadus sabil, dan ianya memberi maksud menjadi penunjuk jalan. Maka daripada sini kita nampak kelebihan menolong orang lain walaupun sekadar meminjamkan sesuatu. Tak bagi hadiah, sekadar bagi dia pinjam pun dapat pahala. Bab yang ke-38, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan imatah, menghilangkan, mengalihkan al-adha, sesuatu benda yang memudaratkan daripada tengah jalan. Terus 1955. Daripada Nabi SAW, baginda bersabda, bainama rajulun, ketika mana ada seorang lelaki yang sedang berjalan fit tariq, di tengah jalan, idh wajada, maka tiba-tiba dia telah menjumpai ghusna, ranting, syaukin, yang berduri, fa akharahu, lalu dia telah mengalihkan ranting berduri tadi, fa syakarallah, maka Allah menghargai perbuatan tersebut, fa ghafaralah, maka menjadi asbab pengampunan untuk dia. Amalan yang nampak mudah. Kadang-kadang kita nampak ada tayar tengah jalan, ada batu tengah jalan, kereta langgar pada waktu itu nanti akan ini. Ataupun kita nampak ada lubang tengah jalan, maka kita pun letakkan tanda. Ini semua perbuatan yang menjadi asbab pengampunan. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Barzah, Abdullah bin Abbas, Abu Dzar radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-36 zaman kita pun sangat penting bab ini. Apakah dia? Annal majalis, perkongsian yang dibuat di dalam satu majlis itu adalah amanah, tak boleh dikongsikan. Zaman kita mesyuarat belum habis dah dikongsikan semua segala benda tentang mesyuarat. Bahkan ada yang rakam, bahkan pada waktu itu ada yang kongsi minit mesyuarat. Tak tahu apa tujuan, tetapi sebenarnya itu adalah orang yang tidak amanah. Nabi mengajar kepada kita, apa jua yang berlaku di dalam satu-satu majlis, maka itu adalah amanah yang perlu dijaga dan jangan dikhianati dan jangan dikongsikan. Dan zaman kita, masalah isu ini masing-masing pada waktu itu tak tahu apa tujuan dia, semua benda yang dia nak kongsikan. Padahal al-majalisu bil amanah, apa yang dibincangkan dalam sesuatu majlis itu adalah amanah. Kita tak boleh nak kongsikan kepada orang lain kecuali dengan izin. Moga Allah pelihara dan moga kita bukan tergolong di kalangan orang-orang yang berlaku khianat pada amanah. Terus 1956. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Iza, apabila haddatha, berbicara, bercakap, ar-rajulu, seorang lelaki, al-haditha, sesuatu perbualan." Bila ada orang cakap dengan kita sesuatu perbualan, summa iltafata, kemudian orang ini, iltafata ada dua makna. Makna yang pertama, orang ini melihat ke kanan ke kiri. Bila nak bercakap dengan kita, dia tengok sana, dia tengok sini. Itu satu. Iltafata maksud yang kedua adalah dia berpaling pergi. Dia dah habis cakap, dia berlalu pergi. Maka Nabi ingatkan kita, bila orang dah bercakap dengan kita sesuatu perbualan, maka fahiya amanah, itu adalah amanah. Jangan kita kongsikan, jangan kita sharekan. Sebab itu lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga. Maka kata para ulama, apakah maksud ini? Idza haddatha ahadun indaka hadithan, bila ada seseorang bercakap dengan kamu, thumma ghaba, kemudian dia pun berlalu pergi, sara hadithuhu, maka ucapannya tadi adalah amanah. Kita tak boleh nak share pada orang lain. Wala yajuzu, dan tidak boleh idha'atuha, mensia-siakan amanah tadi. Wal khiyanah, dan berlaku khianat pada amanah tadi, bi ifsyaiha, dengan kita kongsikan kepada orang lain. Dan ini masalah zaman kita, semua benda nak kongsi, semua benda pada waktu itu kita nak cakap.
Wal-zahir, dan zahir maksud daripada ungkapan Nabi iltafata bermaksud adalah iltifatu khatirihi ila ma takallama faltafata yaminan wa shimalan ihtiyatan ka'annahu yuridul ikhfa. Maka antara maksud iltifata adalah berlalu pergi. Maksud yang kedua iltafata, orang ni dia tengok ke kanan dan ke kiri, seolah-olah dia tak nak orang lain tahu apa yang dia cakap. Maka walaupun dia tak cakap benda ni rahsia, jangan share. Walaupun dia tak cakap benda ni confidential, jangan kongsi. Maka sabda Nabi SAW, itu adalah amanah dan jangan dikongsikan. Itu adalah amanah. Al-majalisu bil amanah. Maka ini adalah sangat penting. Zaman kita, lagi kalau kita cakap jangan kongsi, lagi orang nak kongsi. Lagi kalau kita cakap pada waktu itu jangan bawa keluar apa yang dibincangkan, lagi orang kalau boleh semua satu dunia dia nak beritahu. Maka ini adalah sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang tidak amanah yang ada pada seseorang itu. Maka sebab itu kita perlu berhati-hati dengan teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang hasan dan sesungguhnya kami mengetahuinya daripada periwayatan Ibnu Abi Dhi'bin. Bab yang ke-40 berkenaan tentang kedermawanan. Dermawan. Terus Asma binti Abu Bakar, kakak kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, innahu laisa li min syai'in, sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu apapun untuk sedekah. Aku tak ada apa-apa. Illa kecuali ma, sedikit harta yang adkhala telah memasukkan alayya ke atasku suamiku Zubair radhiyallahu anhu. Kecuali ada sedikit duit yang suami bagi. Kecuali ada dua makna. Adkhala alayya, duit yang suami bagi, ataupun adkhala alayya adalah mas kahwin yang suami pernah bagi dulu. Afa'uti, adakah aku boleh bagi sedekah daripada duit suamiku? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am ya. La tuki, janganlah kamu kedekut dan bakhil. Fayuka, maka akan dikedekutkan ataupun akan disempitkan rezeki alaiki ke atas kamu. Maka Nabi pesan kepada Asma, jangan kedekut, maka akan disempitkan rezeki. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan telah meriwayatkan sebahagian para ulama hadis ini dengan sanad ini daripada Ibnu Abi Mulaika, daripada Abbad bin Abdullah bin Zubair, daripada Asma binti Abu Bakar, dan telah meriwayatkan lebih daripada seorang hadis ini daripada Ayyub, namun mereka tidak menyebut padanya perawi yang bernama Abbad bin Abdullah bin Zubair. 1958. Terus sabda Nabi SAW tentang kelebihan orang yang dermawan. Sabda Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi ini, as-sakhiyu, seorang yang dermawan. Seorang yang dermawan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah maksud dermawan? Maka para ulama berbeza pendapat. Lihat Sahara pada baris yang keempat. Wadh-dhahiru anna al-murada bil bukhli was-sakha huna fi ada'i zakah. Sebahagian menyebut orang yang dermawan adalah orang yang bayar zakat, sebab itu yang wajib. Maka bila seseorang itu bayar zakat, dia dah termasuk kategori dermawan. Ini pandangan pertama. Yang kedua, awil muradu al-ittisafu bihadzainil khuluqaini mutlaqan, ataupun maksud dermawan orang yang memang semula jadi dermawan. Dia suka berkongsi, dia suka memberi. Ini adalah pandangan yang kedua. Maka sabda Nabi as-sakhiyu, seorang yang dermawan, qaribun minallah, akan berada dekat dengan Allah. Allah suka dengan orang yang dermawan. Qaribun minal jannah, akan dekat dengan syurga. Qaribun minan nas, akan dekat dengan manusia. Manusia pun suka dan sayang kepada orang yang dermawan.
ba'idum minan nar, dan yang keempat, orang yang dermawan akan jauh daripada neraka. Kenapa tak on kipas saya ni? Okay, tak apa. Kemudian sabda Nabi SAW tentang orang bakhil pula. Dan orang bakhil dia total opposite daripada orang dermawan tadi. Wal bakhilu, dan seorang yang bakhil, ba'idum minallah, akan jauh daripada Allah. Ba'idun minal jannah, jauh daripada syurga. Ba'idun minan nas, jauh daripada manusia. Dan orang yang bakhil ini, sabda Nabi, qaribun minan nar, akan dekat dengan api neraka. Kemudian Nabi SAW menerangkan kelebihan orang yang dermawan lebih daripada ahli ibadah yang bakhil. Sabda Nabi SAW, wal jahilus sakhi, dan seorang yang tidak tahu apa-apa tentang agama namun dia dermawan, ahabbu ilallah, adalah lebih disukai oleh Allah, min abid, daripada seorang ahli ibadah namun bakhilin, ahli ibadah yang bakhil. Sebab tak sepatutnya ahli ibadah bakhil. Ahli ibadah sepatutnya pada waktu itu dermawan. Tapi kalaulah ada ahli ibadah yang bakhil, maka Allah lebih suka seorang jahil yang pada waktu itu dermawan. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Yahya bin Sa'id, daripada A'raj, daripada Abu Hurairah, kecuali daripada hadis Sa'id bin Muhammad. Dan telah bercanggah Sa'id bin Muhammad di dalam periwayatan hadis ini daripada Yahya bin Sa'id. Innama yurwa, diriwayatkan daripada Yahya bin Sa'id daripada Aisyah sesuatu hadis secara mursal. Maka tadi kita telah baca tentang kedermawanan. Kepada sahabat-sahabat yang inginkan terjemahan hadis, sebenarnya boleh dapatkan daripada Telegram kuliah Umar Aziz. Ada dikongsikan semua terjemahan hadis di sana. Bab yang ke-41 berkenaan tentang kebakhilan. Riwayat 1959. Teruskan. Sabda Nabi SAW daripada hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, khaslatan, ada dua sifat, la tajtami'an, yang tidak mungkin ada bersama, fi mu'min, pada diri orang beriman. Orang beriman tak mungkin ada dua sifat ini. Kalaulah ada sifat ini bererti iman dia lemah, iman dia masalah. Apakah dua sifat yang tak mungkin sabda Nabi berhimpun pada orang beriman? Dan dua sifat ini kita kena pastikan tidak ada. Kalaulah kita nak memastikan kita beriman. Sabda Nabi, apakah dua sifat yang tidak mungkin ada pada orang beriman? Yang pertama, al-bukhlu, bakhil dan kedekut. Orang beriman tak mungkin bakhil dan kedekut. Dan yang kedua, wasu'ul khuluq, perangai yang teruk, akhlak yang teruk, sikap yang buruk. Maka dua sifat ini tidak mungkin ada pada orang beriman, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Tirmizi, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Sadaqah bin Musa. Bab yang riwayat 1960, terus. Daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la yadkhul jannah, tidak akan masuk ke syurga. Apakah yang bermaksud tidak masuk ke syurga? Sama ada kemasukan awal ataupun langsung tidak masuk, kalaulah dia benar-benar yakin bahawa apa yang dia buat ini adalah halal dan betul. Siapakah yang tak masuk syurga? Orang yang ada tiga sifat ini. Yang pertama, khabbun. Apakah khabbun? Khadda', orang yang suka scam, orang yang suka menipu. Orang yang suka scam dan menipu tak akan masuk syurga, sabda Nabi. Yang kedua, wala bakhil, dan orang yang bakhil kedekut. Dan yang ketiga, wala mannan, orang yang suka mengungkit pemberian.
Maka ini adalah 3 sifat yang Allah benci, 3 sifat yang Allah tidak akan masukkan ke dalam syurga. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Riwayat 1961 terus. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mu'min, seorang yang beriman itu sifat dia bagaimana? Ghirrun, dia akan sentiasa berlapang dada. Ini sifat orang beriman. Dadanya taklah sempit, dadanya tidaklah kecil. Sebab itu lihat kepada Sahara. Maka apakah maksud daripada orang yang berlapang dada? Maksud daripada orang yang berlapang dada adalah laisa bizi makar. Dia bukan scam. Dia bukan pada waktu itu orang yang melakukan perancangan yang jahat. Maka dia berlapang dada. Fahuwa yankhadi'u linqiyadihi walinih. Kemudian sifat orang yang berlapang dada juga adalah dia patuh dan taat. Dia bukan pada waktu itu degil dan nakal. Dia patuh dan taat. Lin, dia seorang yang lemah lembut. Maka ini semua termasuk dalam berlapang dada. Fahuwa salimus sadri, maka ini adalah sifat orang yang berlapang dada. Ini sifat orang beriman. Dia berlapang dada. Dia tak adalah nak tipu orang, nak dengki dengan orang, ataupun pada waktu itu nak menyakiti orang. Kemudian sabda Nabi SAW dalam masa yang sama, karim, akhlak dia baik, akhlak dia mulia. Dalaman dia elok, luaran dia pun baik. Sebaliknya sabda Nabi tentang orang yang banyak melakukan dosa dan orang yang celaka. Sabda Nabi, wal fajir, dan orang yang banyak dosa, apakah sifat dia? Khabbun, yang pertama dia suka untuk melakukan khianat. Dia suka menipu. Dia suka bohong kepada orang. Dia suka scam orang. Itu adalah sifat pendosa, sifat orang yang celaka. Dan yang kedua, laimun. Laim maksudnya tercela, dalam kurungan tercela akhlak dia, tercela sikap dia, buruk perangai dia. Maka Nabi SAW menyebut tentang seorang yang beriman dan seorang yang berdosa. Orang yang berdosa dia adalah suka menipu, mengkhianati dan buruk perangai dan akhlak dia. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahui kecuali daripada sanad ini. Bab yang ke-42 berkenaan tentang membelanjakan nafkah untuk keluarga. Maka itu adalah sebaik-baik perbelanjaan sebenarnya. Riwayat 1962. Teruskan. Daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Mas'ud Al-Ansari, kalau Ibnu Mas'ud, maka itu Muhajirin. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, nafaqatur rajul, perbelanjaan seseorang ke atas ahli keluarganya sedekah, dapat pahala. Apa yang kita belanja pada keluarga kita sebenarnya dapat pahala sedekah. Apa yang kita bagi, apa yang kita kongsi, maka sebenarnya dapat pahala sedekah. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Umayyah, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 1963. Silakan. Daripada Thauban maula Rasulillah, hamba yang Nabi telah merdekakan. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, afdalud dinar, sebaik-baik duit adalah duit yang dibelanjakan oleh seseorang ala iyalihi, ke atas keluarga dia. Itu adalah sebaik-baik perbelanjaan, adalah duit. Dinar maksudnya duit yang dibelanjakan ke atas keluarga dia. Ini nombor satu. Kemudian nombor dua, wa dinarun yunfikuhu ar-rajulu ala dabbatihi fi sabilillah. Duit yang seseorang itu belanjakan untuk menjaga kenderaannya supaya dia boleh berjuang pada jalan Allah, berada pada jalan Allah. Maka itu adalah yang kedua terbaik. Yang ketiga adalah wa dinarun, duit yang seseorang itu belanjakan ke atas teman-temannya yang sedang berjuang pada jalan Allah. Maka itu yang ketiga. Berkata Abu Kilabah, bada'a bil iyal, Nabi telah mulakan dengan keluarga. Kemudian kemudian Abu Kilabah telah berkata, wa ayyu rajulin, maka lelaki manakah
a'zamu ajran, yang boleh mendapat lebih besar pahala, min rajulin, daripada seseorang yang telah membelanjakan harta ke atas keluarganya, lahu sigar, untuk keluarganya ada anak-anak kecil, yu'iffuhumullahu bihi, dengan perbelanjaan tersebut Allah menjadikan mereka tidak meminta-minta, wa yughnihimullah, dan Allah menjadikan mereka dan Allah mengkayakan mereka, mencukupkan mereka. Maka kata Abu Qilabah, sebaik-baik perbelanjaan adalah belanja kepada keluarga berdasarkan sabdaan Nabi yang kita baca. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-43 berkenaan tentang melayan tetamu, memberi tempat tinggal untuk tetamu. Ad-diyafah, melayani tetamu. Teruskan. Baca, selagi mana saya tak kata ni, baca. Maka kata Abu Shuraih Al-Adawi, aku telah melihat dengan kedua mataku sendiri Nabi SAW. Dia nak gambarkan yang hadis ni memang dia betul-betul ingat. Seolah-olah dia masih lagi nampak Nabi SAW. Wa sami'athu uzunaya, dan kedua telingaku telah mendengar sewaktu Nabi SAW berbicara tentang hadis ini. Maka apakah sabda Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sabda Nabi, barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, falyukrim, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya, jaizatahu, dengan pemberian yang menjadi hak tetamu tersebut. Jaizah, pemberian yang menjadi hak tetamu tadi. Maksudnya tetamu ini tempohnya 3 hari, tetapi hari yang pertama itu adalah pemberian yang terbaik yang patut kita bagi. Maka para sahabat bertanya, wa ma jaizatuhu, apakah pemberian yang menjadi hak untuk tetamu yang perlu kami lakukan wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi, yaumun wa lailah, hari yang pertama, sehari semalam kena berikan yang terbaik untuk tetamu. Maka lihat kepada Sahara pada baris yang pertama. Maka apakah maksud al-jaizah, iaitu al-ata', pemberian? Maka apakah maksud daripada ungkapan Nabi hari pertama kena bagi jaizah, kena bagi pemberian? Sabda Nabi adalah falyukrim dhaifahu, maka hendaklah seseorang itu memuliakan tetamunya, ata'ahu wa tuhfatahu, dengan memberi hadiah dan pemberian. Yakni yang Nabi maksudkan adalah yatakallafu, dia bertakalluf, bersusah payah, lahu, untuk tetamu, fil awal, pada hari yang pertama, wala yaktasiru, dan janganlah dia berpada alal ahdil wal mu'tad, di atas kebiasaan sahaja. Bagi yang terbaik ketika mana tetamu datang pada hari yang pertama. Kemudian Nabi bersabda, dan hak tetamu adalah pada waktu itu untuk kita menjaga mereka, wadiyafatu, untuk kita melayani tetamu, salasatu ayyam, selama 3 hari, wa ma kana, dan apa jua, ba'da zalika, selepas daripada itu, fahuwa sadaqah, maka itu adalah sedekah. Maka seorang tuan rumah dia hanya perlu layan maksimum 3 hari. Lebih daripada 3 hari dia tidak lagi perlu untuk layan. Wa man kana yu'minu billah, dan barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, falyakul khairah, maka dia hanya akan bercakap benda yang baik, aw liyaskut, ataupun dia akan diam. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Berkata perawi, ad-diyafatu salasatu ayyam, maka sebenarnya Nabi nak terangkan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Terus 1965. Terus sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, ad-diyafatu, hak melayani tetamu itu adalah 3 hari. Wa jaizatuhu, namun hadiah dan pemberian
yang sepatutnya diberikan untuknya adalah sehari semalam. Maksudnya sehari semalam buat yang terbaik, kemudian baki lagi 2 hari untuk genapkan 3 hari, itu adalah hak dia yang patut kita layan seperti kebiasaan. Sebab itu lihat kepada baris yang kedua sahara, ayyudafu, dilayani tetamu itu 3 hari, fayatakallafu, maka bersusah payahlah untuk tetamu pada hari yang pertama, mimma tasa'alahu min birrin wa altafid, daripada apa yang dia mampu daripada kebaikan dan kelembutan. Dan kemudian pada hari yang kedua dan ketiga, dia berikan apa yang dia biasa buat. Wala yazidu ala adatih, dan jangan bagi lebih daripada kebiasaan. Hanya hari pertama aja, kedua dan ketiga tidak perlu membebankan diri. Kemudian sabda Nabi, dan apa jua yang dibelanjakan selepas 3 hari itu dikira sebagai sedekah. Wala yahillu, dan tidak selayaknya untuk seseorang itu an yathwiya, tinggal di sisi tuan rumah sehingga pada waktu itu menyusahkannya. Kat sini ada terjemah salah, kena betulkan dalam Telegram. Hatta yuhrijah, maksudnya sehingga menyusahkannya. Dan maksud daripada ungkapan Nabi la yathwi indah, apakah maksud la yathwi, yakni ad-daifu, iaitu seorang tetamu janganlah tinggal di sisi tuan rumah sehingga menjadi sukar untuk tuan rumah. Wal haraj, dan maksud daripada al haraj adalah ad-dik, iaitu menyempitkan. Innama qauluhu, lalu maksud daripada sabdaan Nabi hatta yuhrijah, bermaksud adalah hatta yudayyiq alaih, sehingga menyempitkan ataupun membebankan tuan rumah. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah, Abu Hurairah, wa qad rawahu, dan telah meriwayatkannya Malik bin Anas, Lais bin Sa'ad daripada Sa'id al-Makburi. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Dan Abu Shuraih al-Khuzai, beliau juga adalah Al-Ka'bi dan Al-Adawi, nama beliau adalah Khuwailid bin Amr. Bab yang ke-44 berkenaan tentang galakan untuk membantu menguruskan al-armalah, wanita-wanita yang kematian suami, wal yatim, dan anak-anak yang kematian bapa. Maka sunnah untuk pada waktu itu menolong mereka apa yang kita mampu. Riwayat 1966 terus. Sabda Nabi SAW, as-sa'i, seorang yang menguruskan, bersusah payah menguruskan. As-sa'i maksudnya berlari. Di sini dia terjemahkan sebagai bersusah payah menguruskan. Alal armalah, wanita yang kematian suami. Wal miskin, orang miskin. Maka pahalanya adalah seumpama seseorang yang sedang berjuang pada jalan Allah, ataupun pahalanya seperti orang yang berpuasa sepanjang siang, wa yaqumul lail, dan beribadah sepanjang malam. Terus 1967. Sabda Nabi SAW, riwayat yang lebih kurang sama seperti di atas. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib. Dan Abu Ghais namanya adalah Salim, yang merupakan hamba kepada Abdullah bin Muti' rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Bab yang ke-45 berkenaan tentang talaqatul wajhi wa husnul bishr. Maksudnya talaqatul wajah, berjumpa dengan orang dengan wajah yang ceria. Wa husnul bishr, jumpa orang dengan wajah yang indah, wajah yang gembira, wajah yang bahagia. Sebab orang bila nampak wajah yang gembira, orang pun turut rasa gembira. Orang bila nampak wajah yang bahagia, orang pun turut rasa bahagia. Terus sabda Nabi SAW, kullu ma'ruf, setiap perbuatan baik sedekah akan mendapat pahala sedekah. Semua perbuatan baik, kecil ke besar, maka akan dapat pahala seolah-olah bersedekah. Wa inna minal ma'ruf, dan Nabi ajar, dan sesungguhnya termasuk daripada perbuatan yang baik, antalqa, adalah kamu bertemu akhaka, dengan saudara kamu, biwajihin talik, biwajihin talqin, dengan wajah yang ceria. Maka itu pun dapat pahala sedekah.
jumpa orang, walaupun tak cakap apa-apa, senyum je, bahagia je, maka pada waktu itu tetap akan dapat pahala sedekah. Dan antara amalan yang pahala sedekah adalah wa antufragha, dan kamu menuangkan air daripada baldi kamu kepada bekas saudara kamu. Itu pun adalah sedekah. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-46 berkenaan tentang as-sidq, berkata benar, wal kadhib, dan berkata dusta. Riwayat 1969. Terus sabda Nabi SAW, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, alaikum bisidqi, alaikum, lazimkanlah diri kamu bisidqi, untuk berkata benar ataupun untuk jujur. Wajibkan, lazimkan. Ahlan-ahlan, pada pagi ni pun kita tidak ada hayati Quran sebab kita masih lagi nak mengejar sasaran, sebab Ramadan pun dah dekat. Kita nak cuba habiskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan segera pembacaan hadis riwayat Tirmizi. Maka sabda Nabi SAW, alaikum bisidqi, lazimkanlah diri kamu untuk berkata benar dan jujur. Fa inna sidqa, apakah kelebihan berkata benar? Apa kelebihan dia? Banyak kelebihan dia. Dan antara kelebihan yang benar, yang besar, orang yang berkata benar dan jujur, sabda Nabi, fa inna sidqa, kerana berkata benar dan jujur itu yahdi, boleh membimbing, boleh menarik pelakunya kepada melakukan amalan baik. Bayangkan, dengan bercakap benar, Allah akan bimbing kita untuk buat amalan baik. Wa innal birra, dan orang yang bila buat amalan baik, dia akan ditarik dan dia akan dibawa ke syurga. Wa ma yazalur rajul, dan berterusan seseorang itu berkata benar dan jujur. Wa yataharra, dan pada waktu itu dia mencari ataupun berusaha untuk melakukan as-sidqa, kebenaran dan jujur. Yataharra bermaksud yaksud, menginginkan, ataupun yatlubuh, mencari, sehingga tanpa dia sedar dia telah tertulis di sisi Allah siddiqa, sebagai orang yang paling benar. Wa iyyakum, dan dalam masa yang sama Nabi ingatkan, dan jauhkanlah diri kamu daripada perkata dusta. Fa innal kadhiba, sesungguhnya satu pendustaan, yahdi, menarik, ilal fujur, kepada banyak maksiat dan dosa. Pada waktu itu, dengan bercakap bohong, mudah untuk kita ditarik oleh syaitan melakukan maksiat dan dosa. Mudah kita ditarik oleh nafsu untuk melakukan maksiat dan dosa hanya dengan bercakap bohong. Dan orang yang telah melakukan maksiat dan dosa, sabda Nabi, yahdi ilan nar, itu akan menariknya ke neraka. Wa ma yazalul abdu, dan tidaklah seorang hamba itu terus menerus berbohong sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai kadzdzaba, seorang pendusta besar. Daripada sini juga kita belajar, daripada satu bohong, manusia tanpa sedar akan terpaksa bohong banyak kali. Sebab itu disebut wa ma yazalul abdu yakdzib. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdullah bin Syekhir, Abdullah bin Umar. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 1970. Terus daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kadzabal abdu, apabila seorang hamba itu bercakap bohong, maka apa yang berlaku? Taba'ada, akan menjauhkan daripadanya pada waktu itu al-malaku, malaikat. Malaikat akan jauh daripada orang yang bercakap bohong. Kenapa? Milan kadar 1 mil, kadar 1 batu, lebih kurang 1.8 km lebih kurang. Maka malaikat akan menjauh daripada orang ini kadar 1 mil. Kenapa malaikat menjauh daripadanya? Minnatni, kerana bau busuk yang ada pada orang tersebut. Maka sebenarnya kata para ulama daripada hadis ini, sebahagian orang-orang yang kasyaf, dia boleh tahu orang itu berbohong ataupun tidak, sebab ada bau busuk pada orang yang bercakap bohong. Orang biasa tak boleh bau,
Sebab bukan kerana dia tak gosok gigi dan sebagainya. Sebenarnya percakapan bohong itu ada bau busuk yang datang bersama dengan dia. Berkata perawi Yahya, fa aqarra bihi Abdurrahman bin Harun. Maka Abdurrahman bin Harun telah berikrar dengan hadis ini, telah mengakui hadis ini dan berkata, ya, telah berkata na'am, ya. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini telah bersendirian meriwayatkan hadis ini Abdurrahman bin Harun. Bab yang ke-47 berkenaan tentang al-fuhush. Apakah al-fuhush? Bercakap dan melakukan perbuatan keji. Sekejap. Al-fuhush melakukan ataupun mengucapkan perbuatan keji. Terus 1971. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Maka al-fushu, tidaklah kelakuan keji terdapat pada sesuatu, illa syanah, kecuali akan mengaibkan, mencacatkan benda tersebut. Orang itu baik macam mana pun sikap akhlak dia, ada je melakukan perbuatan keji, akan nampak kecacatan pada orang tersebut. Wa ma kana al-haya, dan tidaklah sifat malu terdapat pada seseorang, illa zalah, kecuali akan menghiasi orang tersebut. Walaupun pada waktu itu tidak cantik rupa, tidak pada waktu itu banyak amalan perbuatan dia, tapi ada haya, ada sifat malu yang terpuji, maka itu akan menghiasi peribadinya." Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Aisyah, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Abdul Razak. Terus sabda Nabi SAW, khiyarukum, sebaik-baik kamu adalah ahasinukum, yang paling baik akhlak di antara kamu. Manusia itu baik berdasarkan akhlak dan juga sikap dan perbuatannya. Walam yakunin Nabi, kata para ulama, kata perawi, dan tidaklah Nabi SAW fahishan, seorang yang keji perbuatan dan ucapan. Wala mutafahishan, dan tidaklah Nabi seorang yang semula jadi keji sikap baginda. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-48 berkenaan tentang sikap suka melaknat. Maka ini pun tak disukai oleh Nabi SAW. 1973. Terus sabda Nabi SAW. Baca macam ni bagus, dengar. Yang lain baca saya tak berapa dengar. Maka sabda Nabi SAW, la tala'anu, janganlah kamu saling laknat melaknat. Bila'natillah, dengan laknat Allah. Semoga Allah melaknat kamu, contoh. Maka jangan, sabda Nabi, jangan melaknat orang lain. Wala bighadabihi, dan jangan melaknat orang dengan kemurkaan Allah. Wala binnar, dan jangan melaknat orang dengan api neraka. Jangan. Jangan pada waktu itu melaknat dengan tiga benda ini. Apakah maksud laknat? Lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga. Ay la tad'u 'alan nas, jangan mendoakan keburukan manusia dengan melaknat, dengan laknat Allah. Apakah maksud laknat Allah? Sahara pada baris yang ketiga, bil bu'di an rahmatillah, dengan mendoakan orang itu jauh daripada rahmat Allah. Dan juga jangan mendoakan keburukan dengan kemurkaan Allah. Jangan mendoakan keburukan dengan api neraka. Jangan.
Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Imran bin Husain. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Terus 1974. Sabda Nabi SAW, laisa bil mu'min, tidaklah seorang yang ada iman itu sifatnya adalah bitta'an, suka mencela nasab manusia. Ta'an ai fi a'radin nas, maksudnya bukan seseorang yang suka mencela keturunan dan juga maruah manusia. Itu bukan sifat orang yang ada iman. Walal la'an, dan orang yang beriman dia tidak akan melaknat orang lain. Walal fahish, orang yang beriman tidak keji perbuatan dan ucapannya. Walal badhi, dan orang yang beriman pada waktu itu tidak buruk ucapan dia. Al badhi, tidak buruk, tidak kasar percakapan dan ucapan dia. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib dan sungguh telah diriwayatkan daripada Abdullah daripada sanad yang berbeza daripada ini. Terus daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya ada seorang lelaki telah melaknat ar-rih, angin. Dia kata celaka betul angin ni, contoh begitu. Mungkin kerana angin tu bertiup kuat ke apa, maka dia telah melaknat angin. Di sisi Nabi SAW, maka Nabi tegur, la tal'anir rih, janganlah kamu melaknat angin, fa innaha ma'murah, kerana dia sekadar mengikut perintah, iaitu perintah Allah. Daripada sini kita belajar, bukan sekadar melaknat manusia tak boleh, melaknat angin, matahari, masa ataupun cuaca, itu semua tak boleh, kerana semuanya bergerak dengan perintah Allah. Wa innahu, dan barang siapa, wa innahu, dan sesungguhnya seseorang yang melaknat sesuatu, laisa lahu bi ahlin, yang tidak selayaknya untuk benda tersebut, maka laknat itu pasti akan kembali ke atas dirinya. Dilaknat manusia ni, orang tu tak layak pun terima laknat, laknat itu akan kembali kepadanya. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahui kecuali dari seorang pun yang membawanya secara bersanad selain daripada Bishr bin Umar. Bab yang ke-49 berkenaan tentang at-ta'limun nasab. Apakah maksud ta'limun nasab? Mempelajari tentang nasab keturunan. Penting supaya kita boleh kenal siapa atuk saudara, pakcik saudara dan semua kita boleh kenal apabila kita tahu nasab. Terus 1976. Sabda Nabi SAW, ta'allamu, pelajarilah kamu min ansabikum, daripada nasab jalur, daripada jalur nasab keturunan kamu sendiri. Perlu kenal, bukan sekadar tahu sampai atuk je, perlu tahu lebih daripada itu. Kenapa? Kerana daripada situ matasiluna bihi, menjadikan kamu dapat menghubungkan dengan mengetahui nasab arhamukum, keluarga-keluarga kamu. Maka kita pun tahu, oh ini sebenarnya sepupu aku, 2 pupu, 3 pupu dan sebagainya. Dan kita boleh menghubungkan hubungan keluarga. Fa inna silatar rahim, kerana sesungguhnya menghubungkan hubungan keluarga, mahabbatan fil ahl, menjadi asbab kasih sayang di kalangan keluarga, matharatun fil mal, menjadi sebab bertambahnya harta, mansatun fil athar, menjadi sebab panjangnya usia. Dan hadis ini adalah hadis yang gharib daripada sanad ini, dan maksud daripada mansatun fil athar yakni az-ziyadata fil umur, panjang usia tambah umur. Riwayat yang ke-1977 berkenaan tentang kelebihan seseorang yang mendoakan untuk saudaranya yang lain. Mendoakan untuk saudaranya yang lain, maka apakah kelebihan dia? Doa seperti itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sabda Nabi SAW, ma da'watun, tidak ada satu doa pun,
asra'a yang lebih cepat ijabatan untuk dikabulkan, diterima, min daripada da'watin doa, ghaibin untuk seorang sahabat akan sahabatnya yang tiada di sisinya. Tak ada doa yang lebih cepat daripada tu. Sebab itu dalam doa kita mesti kena ada doa untuk orang lain, maka doa kita akan mustajab. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahui yang meriwayatkannya kecuali daripada sanad ini, dan perawi yang bernama Al-Ifriqi didhaifkan di dalam periwayatan hadis, dan nama beliau adalah Abdurrahman bin Ziyad bin An'um Al-Ifriqi. Bab yang ke-51 berkenaan tentang mencela orang lain. Babu ma ja'a fi syatam, mencela, memaki orang lain. Terus sabda Nabi SAW, al-mustabban, dua orang yang saling memaki, dua-dua memaki antara satu sama lain. Maqala, maka apa jua dosa yang dapat daripada apa yang mereka berdua cakap. Siapa yang kena tanggung dosa ni? Fa'alal badi'i, maka yang kena tanggungnya adalah orang yang memulakan makian. Orang yang memulakan makian. Bila sedang saling memaki antara satu sama lain, maka yang kena tanggung dosa adalah orang yang mula-mula memaki. Orang yang pada waktu itu mula-mula mencela, dia akan tanggung dosa. Kedua-dua, bukan sekadar dosa dia, dosa teman dia pun kena tanggung. Cuma sabda Nabi, malam selagi mana ya'tadil mazlum, tidak berlebih-lebih, tidak melampaui batas orang yang dizalimi. Kalaulah orang yang dizalimi itu dia berlebih-lebih, maka pada waktu itu dia yang kena tanggung. Dan pada waktu itu orang yang pertama yang memulakan tidak perlu untuk tanggung. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mughaffal. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. 1979. Terus sabda Nabi SAW, dan Nabi sabdakan ini ketika mana Ikrimah datang nak masuk Islam. Maka Nabi pesan kepada para sahabat sebelum Ikrimah datang, la tasubbul amwat, jangan kamu mencela orang yang telah meninggal dunia. Jangan kamu cela orang yang telah meninggal dunia. Fatu'zul ahya, kerana mencela orang yang mati sekadar mensakiti orang yang masih hidup. Mayat tu dah tak rasa apa-apa, orang yang masih hidup yang terasa. Dan telah berbeza pendapat para anak murid Sufyan akan hadis ini. Maka ada sebahagian mereka telah meriwayatkan seperti riwayat Al-Hafari, dan sebahagian mereka telah meriwayatkan daripada Sufyan, daripada Ziyad bin Ilaqah, dan berkata, aku telah mendengar seorang lelaki yang meriwayatkan hadis selepas Mughirah bin Syu'bah daripada Nabi SAW, riwayat yang lebih kurang sama. Riwayat 1980. Terus sibabul muslim, mencela orang Islam itu adalah perbuatan fasik, melampaui batas. Wa qitaluhu, membunuh orang Islam itu adalah perbuatan kufur. Perbuatan kufur apabila seseorang itu membunuh orang Islam. Berkata Zubair, aku telah berkata kepada Abu Wa'il, adakah kamu telah mendengar hadis ini daripada Abdullah? Beliau menjawab, ya, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, kata Imam Tirmizi. Bab yang ke-52 berkenaan tentang mengucapkan benda yang elok, benda yang baik. Qaulul ma'ruf, mengucapkan benda yang baik. Terus sabda Nabi SAW daripada hadis riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, inna fil jannah, sesungguhnya di dalam syurga, ghurafan, terdapat istana-istana. Selalu terjemahannya bilik, tapi yang dimaksudkan di sini adalah istana. Ghurafan, lihat kepada sahara pada baris yang kedua, iaitu tempat yang tinggi. A'la mawadhi'ul jannah, tempat yang paling tinggi. Ada mengatakan ghurafan adalah nama yang ada di dalam syurga. Maka sesungguhnya dalam syurga terdapat tempat-tempat yang tinggi, yang mana zuhuruha min butuniha,
luar boleh nampak daripada bahagian dalam. Orang dekat dalam boleh nampak luar. Wa butunuha, dan dalamnya boleh nampak daripada luar. Ini adalah gambaran syurga dia. Maka seorang sahabat telah bertanya, orang Arab Badui, liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa syurga itu? Sabda Nabi, syurga seperti ini adalah untuk liman atabal kalam, orang yang baik percakapan dia. Wa at'amat ta'am, orang yang suka memberi makan. Wa adamas siyam, orang yang banyak berpuasa. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, orang yang solat pada waktu ketika mana manusia sedang lena tidur. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Abdul Rahman bin Ishaq. Bab yang ke-53 berkenaan tentang kelebihan memiliki hamba yang soleh, hamba yang baik. Terus sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, ni'ma ma li ahadihim, sebaik-baik harta yang boleh dimiliki oleh salah seorang daripada kamu adalah ayyuti Allah, mempunyai hamba yang taat kepada Allah dan menunaikan hak tuannya. Maka yang dimaksudkan di sini adalah al-mamluk, hamba. Maka yang paling baik seseorang tu boleh ada. Zaman kita dah tak ada hamba, tapi kalau ada pekerja pun, pekerja yang paling baik adalah pekerja yang taat kepada Allah dan ditunaikan hak majikan dan bos dia. Maka berkatalah perawi, maka berkatalah Ka'ab, sadaqallahu wa rasuluh, benar apa yang Allah dan Rasul sebutkan. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Musa Abdullah bin Umar. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Terus sabda Nabi SAW, salah satu, ada 3 golongan. Ala kusbanil miski, yang akan berjalan di atas timbunan kasturi. Kusban, kena betulkan terjemah dia, siapa yang terjemahkan. Maka di atas timbunan kasturi, al-miski kasturi. Urahu, kata perawi, aku berpandangan yang Nabi telah bersabda pada hari kiamat. Siapakah 3 golongan yang akan berjalan di atas timbunan kasturi? Yang pertama, seorang hamba yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Yang kedua, seorang imam yang menjadi imam untuk kaum dia dalam keadaan mereka redha dengan dia. Dan yang ketiga, seseorang yang berjalan warajulun yunadi, dan seorang yang telah melaungkan azan 5 waktu dalam sehari semalam. Maka orang yang melaungkan azan pun pada waktu itu besar kelebihan dan ganjaran. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Sufyan dan Abu Yaqzan, nama penuhnya adalah Uthman bin Qais. Bab yang ke-54 berkenaan tentang mempunyai hubungan yang baik dengan manusia. Mu'asyaratun nas, mempunyai hubungan yang baik dengan manusia. Terus sabda Nabi SAW, ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ah, dan susulilah setiap amalan dosa yang kamu telah terlanjur buat. Al-hasanah, dengan buat amalan baik. Tamhuha, nescaya amalan baik akan memadamkan amalan dosa yang telah dibuat. Wa khaliqin nas, dan berkelakuan baiklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Ahmad wa Abu Nuaim an Sufyan an Habib bin bihadzal isnad. Berkata Mahmud, dan telah meriwayatkan kepada kami Waqi' daripada Sufyan daripada Habib bin Abi Thabit daripada Maimun bin Abi Syabib daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, riwayat yang lebih kurang sama. Berkata Mahmud, was sahih, dan yang lebih sahih adalah periwayatan Abu Dzar. Bab yang ke-55 berkenaan tentang bersangka buruk. Terus sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, iyyakum, jauhkanlah diri kamu wadhanna, daripada bersangka buruk. Fa inna dhanna, kerana sesungguhnya bersangka buruk,
akdzabul hadis, membawa kepada ucapan yang paling dusta. Manusia daripada mana dia boleh menjadi pembohong? Kadangkala selalunya daripada sangkaan buruk yang dia ada. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Aku telah mendengar Abdullah bin Hubaib menyebutkan tentang sebahagian anak murid Sufyan, yang mana beliau berkata, Sufyan telah berkata, az-zannu, ada dua jenis sangkaan buruk. Satu sangkaan buruk yang mendatangkan dosa, dan yang kedua sangkaan buruk yang tidak mendatangkan dosa. Panggil kakak semua. Kakak Aminah. Fa'amma dhannu, maka ada pun sangkaan buruk yang mendatangkan dosa adalah sangkaan buruk yang diucapkan, yang dizahirkan. Dia menzahirkan, dia cakap dengan orang, maka itu mendatangkan dosa. Ataupun dia kongsikan dengan penulisan, itu mendatangkan dosa. Dan ada satu sangkaan buruk yang tak mendatangkan dosa, itulah yang dia simpan dan yang dia tidak cakapkan kepada sesiapa. Bab yang ke-56 tentang adakah boleh untuk bergurau, yang ini kita sambung nanti insya-Allah. Kita sambung nanti pada jam 9.45 insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi.